sampai ke jalan di hadapan tu. Memang hebat malam ni, sambutannya begitu hangat. Tetapi malam ni saya tak nak bercakap panjang. Para hadirin sekalian, dipersilakan saudara Datuk Seri Dr. Mujahid Mat Raja. Dipersilakan para hadirin sekalian merawat. Itu dia para sekalian merupakan pengerusi Pakatan Harapan Perak. Kita beri tepukan paling gemuruh Datuk Seri Dr. Mujahid. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam semua. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati saudara pengacara majlis yang berusaha, yang berbahagia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, seterusnya Mamat Sabu, YB, mantan YB, seluruh pimpinan Pakatan Harapan, dan yang paling istimewa pada malam ini ialah rakyat di Tambun dan seluruh negeri Perak. Tuan-tuan dan puan-puan, selaku pengerusi Pakatan Harapan di negeri Perak, saya ingin merakamkan satu penghargaan yang tidak terhingga kepada rakyat Perak. Kerana dalam banyak negeri-negeri yang ada di Semenanjung Malaysia, ini disambut Datuk Seri kot ni, dan seluruh negara, Datuk Seri Anwar Ibrahim, of all the states in the country, he choose to be in Perak and in Tambun. Now there must be a good reason why Perak of all the states. Sebab itu saya kata sebagai pengerusi Pakatan Harapan kepada semua aktivis, semua komponen parti dalam Amanah, dalam PKR, dalam dalam DAP, supaya bekerja keras. Kalau betul kita mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertapak di Tambun sebagai langkah ke Putrajaya, maka semua calon-calon kita yang telah pun sebahagiannya kita umumkan mesti bekerja keras untuk menang dan menyumbang kerusi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Putrajaya. And I can give you assurance, Parit Bunta will be one of them yang akan contribute untuk kita mara ke Putrajaya. Rest assured. Tuan-tuan, ini bukan soal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini soal masa depan negara. Ya, kita tahu kita telah dirampas mandat kita ketika kita menang pilihan raya umum 2018. Ya, kita tahu perasaan kita apabila mandat itu dirampas. Ya, kita tahu rakyat marah. Ya, kita tahu kita berdepan dengan berbagai ujian. Hanya 22 bulan kita diberi peluang. Tapi ketahuilah, let it be known to all Malaysia, it is not the end, it is just the beginning and the rise of new Malaysia. It's not the end. You know, bila gold emas, kalau betul-betul mau emas yang quality, dia macam-macam dia kena uji. Lagi panas, lagi dia hebat. Lagi panas, lagi tekan, lagi dia bersinar. Demikianlah Pakatan Harapan adalah emas yang tertanam tapi akan bangkit menyinari rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan cakap kosong. Ini bukan cakap kedai kopi. Kadang-kali kita rasa
segala yang berlaku itu kita kecewa. Tapi we have this saying, blessing in disguise. Ataupun hikmah. Nombor satu, kita di depan mata kita dapat kita buat penilaian. Siapa yang benar-benar pemimpin yang berprinsip. Dan siapa yang benar-benar pemimpin yang betul-betul memperjuangkan rakyat. Dan siapa pemimpin yang tidak tahan dengan godaan dunia. Dan siapa kata-kata yang telah melompat untuk kepentingan dunia. Have you not seen that? Orang Malaysia tak nampak ke siapa-siapa ni? Tak nampak ke siapa yang berprinsip? Siapa yang melompat? Siapa yang tak tahan dugaan power ataupun kuasa? Kita telah membuktikan kepada rakyat Malaysia bahawa yang penting bagi Pakatan Harapan, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu berusaha untuk mendapatkan mandat rakyat dalam parlimen supaya kita ada majoriti untuk kembali berkuasa seperti mana yang telah diberikan oleh rakyat. But it didn't happen. Tak berlaku. Tapi betapa besarnya jiwa pemimpin Pakatan Harapan. Ini orang Malaysia kena faham. Walaupun kita dicaci, dihina, Pakatan hancing katanya. Walaupun kita dituduh dan difitnah. Menteri Agama juai tabung haji. Tuan-tuan kenal siapa Menteri Agama tu? Kenal ke tak kenal? Inilah muka dia. Inilah juai tabung haji kalau nak tahu. Kena hina, kena caci. Oh, kita khadam DAP. Kita tunduk kepada kehendak DAP. Ini semua tuan-tuan dan puan-puan, tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Selama 22 bulan kita jadi kerajaan. Di depan mata kita, walaupun dihina, dicaci, dicerca, macam-macam. Tapi jiwa besar Pakatan Harapan apa dia? We say, let us move on. Let us move on. It is not about what Anwar Ibrahim felt. It is not about what Mat Sabu felt. It's not about what I feel. But it's the feeling how Malaysian felt by all this Sheraton move and other perbuatan pengkhianat dan lompat-lompat itu. It's your feeling, not our feeling. Perasaannya adalah perasaan anda, bukan perasaan kami. Kami pendamkan perasaan kami, tak apa, tak jadi menteri, tak apalah, tak jadi itu, tak apalah. Tapi soalnya, apa hal perasaan rakyat Malaysia? So kita move on. Dan tidak pernah berlaku dalam sejarah politik tanah air kita. Kita ni pembangkang. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ketua pembangkang. Tetapi dalam sejarah kita yang akan tercatat oleh anak cucu kita, pembangkanglah yang telah mendesak, yang telah memperkenalkan, yang telah berbincang. Untuk apa? Adakah untuk kami ini selamat? Adakah untuk kepentingan kami? Tidak. Kami telah memastikan kejayaan Akta Anti Lompat Parti yang mengembalikan semula kepercayaan rakyat kepada institusi politik. Bear that in mind. Tell that to your children. Betapa besarnya jiwa kita. Walaupun kita pembangkang, tak apalah. Tapi kita kata, yang penting rakyat kembali percaya kepada sistem politik yang telah dipunahkan oleh Sheraton Move, oleh Perikatan Nasional dan oleh Barisan Nasional dan sekutu-sekutunya, dan yang sama waktu dengannya, kita walaupun dihina, dicaci dan difitnah, tetapi alhamdulillah, grace to Allah, we managed to get the anti-lompat party yang kembalikan kepercayaan rakyat supaya berilah kepada pemimpin-pemimpin yang jujur dan betul-betul memperjuangkan. Yang kedua, bagaimana walaupun kita pembangkang, walaupun kita dihina, tak ada dalam sejarah tanah air MP pembangkang mempertahankan agensi kerajaan. Pernah dengar? Selalunya agensi kerajaan ni jadi habuan lah pembangkang. Attack.
Tapi dalam parlimen sepanjang lepas daripada Sheraton, apa yang berlaku? Yang menghina tabung haji, yang manipulasi tabung haji. Ini kawan-kawan kita yang non-Muslim ni, tabung haji is an Islamic institution untuk serve orang-orang yang pergi haji. It is 100% Muslim. Dia punya penabung lebih kurang 8 juta. Half of Muslim. Dia punya aset lebih kurang 78 bilion. Huge and big. Masa saya ambil alih semasa Pakatan Harapan, the gap was 10 billion antara aset dengan liability. Dengan kata lain, dia tanggung hutang lebih kurang 10 billion. Itu lagi beberapa, kalau kita tak buat, mungkin tabung haji akan tutup kedai. Tapi what happened? Kita restructure. Kita buat penstrukturan semula dengan keputusan kabinet. Dan akhirnya tabung haji berjaya diselamatkan di bawah Pakatan Harapan selama 22 bulan. Yang hancing itulah selamatkan tabung haji. Yang tak bela Melayu Islam itulah yang selamatkan tabung haji. Lepas tu kita jatuh. Bukan kita jatuh, kita dirampas. Dia Datuk Seri Anwar Ibrahim ada, Abang Mat ada. Hari-hari serang tabung haji ni. You are the government. Tabung haji ni is yours. Why are you attacking tabung haji? I as an opposition defending tabung haji like hell, orang kata. Saya mempertahankan tabung haji. Abang Mat mempertahankan tabung haji. Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertahankan tabung haji. Penipuan, manipulasi, mereka kata macam-macam. Saya mempertahankan tabung haji. Tak ada dalam sejarah pembangkang mempertahankan agensi kerajaan, melainkan jiwa besar Pakatan Harapan. Kerana kita nak bagi tahu kepada orang, kita telah berjaya menyelamatkan tabung haji. Saya berdebat dengan Aziz Rahim. Tuan-tuan kenal Aziz Rahim? Baling mari. Saya berdebat dengan dia di pentas. Dalam parlimen, bila saya nak cerita sebenar tabung haji, dia kacau saya. Wo. Saya kata, "Dei Tambi, you kalau betul mau lawan, bukan di dalam parlimen. I challenge you for a debate." Saya cabar dia untuk debate. And exactly what we do. Kita cabar dia debate. We defended the restructuring of tabung haji. Tapi saya nak kata apa? This culture UMNO ni tuan-tuan. UMNO punya culture ni tuan-tuan. Ya? Ada ke Perdana Menteri kita, caretaker government hari ni, dia kata apa? Tak perlu berdebat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buang masa saja. Inna deh. Mana boleh tuan-tuan. Rakyat nak tengok apa you punya idea. Rakyat nak tengok Datuk Seri Anwar punya vision. Rakyat nak dengar dia punya vision. And then rakyat akan buat pilihan. So that you have the best choice. Betul atau tidak? How on earth are you going to have the best choice? If UMNO punya calon Perdana Menteri says to the public, tak perlu debat. Why? Because it's a waste of time. So let me tell you, Ismail Sabri, you don't have to worry. The debate will be conducted in Malay, not in English. Tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Harapan is the mirror of the future and to preserve the foundation of this country. Mirror of the future and to preserve the foundation of this country. What is the foundation of this country? The foundation of this country, asas negara ini tertegak ialah apa? Kepelbagaian kaum, agama dan bangsa. Dan kita mempertahankan kepelbagaian kaum, agama dan bangsa di dalam lingkungan perlembagaan persekutuan. Kalau kita kata, this is an all Malay government, this is an all Chinese government, this is an all Indian race government, I don't think we are in Malaysia. We are somewhere else.
To be a Malaysian is to have a multiracial people who live together with respect and honor. Kita mesti mempertahankan itu. And I believe Datuk Seri Anwar Ibrahim is that symbol of unity. Dan yang kedua, kita menjaga negara, duit ringgit negara. Kita menjaga duit ringgit negara kerana kita tahu ini duit ringgit bukan kita punya. Ini duit ringgit Ahmad Albab yang punya. This is the people's money, not your money. You tak boleh suka hati buat apa you mau. You buat projek solar hybrid 180 juta, you balas berpuluh-puluh juta. You buat 1 MDB, you ambil 4 bilion duit kuap, you masuk dalam akaun you 42 juta. You buat projek visa luar negara, you balas 100 juta lebih. Tuan-tuan dan puan-puan, if we let this thief rob in the daylight, then you all know very well, dia minta untuk buat pilihan raya kerana apa? Kerana nak stable negara kah? Kerana nak jaga raya kah? Siapa percaya Zahid Hamidi pressure untuk buat pilihan raya kerana negara ini nak stabil dan kembalikan balik mandat rakyat? Siapa percaya angkat tangan? Semua orang tahu dia pressure untuk buat pilihan raya. Kerana apa? Kerana apa? Kerana dia tak mau diteruskan pendakwaan dan mungkin dia akan merengkok di penjara. Dulu mereka hantar Datuk Seri Anwar Ibrahim ke penjara Sungai Buloh. Hari ini kita hantar perompak-perompak ke penjara Sungai Buloh. You tepuk tangan kuat macam mana pun, kalau Barisan Nasional lagi menang, apa mau cakap? Itu pasal ini kali, mesti mau kasih Pakatan Harapan menang. Pasal kalau kita tidak menang, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional menang, itu tandanya kita membebaskan para perompak duit negara. And we don't want that to happen. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukuplah sekadar sedikit peringatan bagi pengurusi Pakatan Harapan. Dan saya bagi tahu kepada seluruh rakyat Perak dan mereka yang mendengar ucapan kita pada malam ini sebagai pengurusi Pakatan Harapan Perak, 22 parlimen dari Sekretariat Pakatan Harapan sudah bersiap sedia untuk masuk berperang dalam pilihan raya umum. Dan paling penting kita pastikan Perak menyumbang yang terbesar untuk kita mara ke Putrajaya. Sekian, terima kasih. Syisyani Rambanandre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan paling gemuruh.